أنوارك واغمسنا في مطلق وافن علينا من عوارف المعارف يا نور الأنوار يا لطيف ستار يا عظيم يا كريم يا جبار يا منتقم يا قهار يا جبار يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين. ربنا آتنا من حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada yang mulia pada bulan yang barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dalam berada dalam berzikir, berada dalam bersolawat, kerana begitu banyak dalil Al-Quran dan begitu banyak dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan berzikir, sama ada secara ataupun secara jama'iyah, secara berjamaah. Maka tidaklah kita lakukan ini kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan majlis ini adalah majlis yang meletakkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini majlis yang dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala ada malaikat yang menunjukkan perjalanan malaikat siyahi. Bagi Allah ada malaikat yang berada di langit, maka dia menghayal ini. Ya tamisu ila dzikr, mereka mencari halaqah-halaqah zikir. Maka apa yang disebut adalah zikrullah. Maka ulama meluaskan makna zikir. Kata ulama, zikir itu zikir itu termasuk majlis baca Quran. Majlis zikir itu termasuk baca salawat. Maka setiap majlis sebegitu kukuh, maka didatangi oleh malaikat siyahi, malaikat yang melaju. Maka bila didatangi malaikat tersebut, maka malaikat itu akan berpusu-pusu datang bertindak sampai ke langit dunia. Begitulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak mampu melihatnya, tetapi hadis itu memberikan keyakinan kepada kita bahawa majlis ini majlis yang didatangi malaikat, bermaksud malaikat mendatangi majlis yang lama. Malaikat datang majlis putih datang, maka malaikat datang majlis zikir. Jadi kita jangan samakan majlis kita seperti biasa dan majlis zikrullah. Kita ta'zimkan tempat yang mulia, kita muliakan. Tempat yang tak mulia dah biasa kita kata. Bukan kita mengharamkan pergi pasar dan sebagainya. Tetapi hati kita ke pasar, jangan kita samakan hati kita ke majlis zikir. Sama riang di pasar, riang pergi pondok tu riang sama, tapi riang pasar ni sebab banyak makan. Masya-Allah kita kata. Bukan hati kita terhijab, bukan kita halang, tetapi kita kata masya-Allah zikir ini banyak istimewa. Supaya kita ada maklumat bila kita zikir, kita ta'zim. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala membezakan orang yang faham dengan orang yang tak faham. Tak sama. Sebagai contoh, orang yang ke masjid, semua orang pergi ke masjid, tapi tak sama nilai orang pergi masjid. Itu dalam ramai-ramai orang itu tak sama. Sebab itu tetap mana sampai sedikit. Ada masjid. Tak sama dengan orang di masjid yang kita tambah ta'aluk di masjid. Ada yang ke masjid, masya-Allah dengan penuh ta'zim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran tentang makmur. Innama ya'muru masajidallah amana billah. Tiga akhir ayat.
Jadi orang di masjid semua memakmurkan masjid. Jadi tidaklah dinamakan memakmurkan masjid, kecuali hati kita memakmurkan, dalam hati kita memakmurkan masjid itu. Termasuk dalam hati kita mengagungkan masjid. Kalau kesadaran kita di tempat yang mulia, itu maknanya memaafkan masjid. Begitu juga orang yang mentazimkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Syiar Allah Subhanahu wa taala disebut dalam usul Al-Quran yang dimaksudkan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi di kota suci Makkah itu adanya syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka yang manakah bukan syiar? Syiar itu terlambat. Maka syiar Islam itu ada pada Ka'bah Musyarrafah. Adapun syiar umrah, syiar haji ada pada tempat sa'i mas'a. Ulama mengatakan syiar-syiar yang ada di Mekah itu seperti Ka'bah Al-Musyarrafah. Syiar itu seperti tempat sa'i. Syiar haji itu adalah di tempat wukuf di padang Arafah. Syiar haji itu di Muzdalifah. Syiar haji itu ada di Mina. Syiar haji itu ada di tempat melontar. Maka Allah Subhanahu wa taala apabila kita pergi ke Mekah bermaksud tidak sama satu tempat dengan tempat. Keseluruhan Mekah itu mulia. Keseluruhan Mekah itu suci. Allah Subhanahu mengajak itu. Tetapi apabila kita berada di hadapan Ka'bah Musyarrafah, jadi kita mengagungkan tempat tersebut. Jadi bagaimana kita sedang shopping bawah jam Mekah dia. Tempat mulia. Walaupun kita shopping dekat Mekah, jangan kita rasa macam shopping dekat Bahau pula. Tak sama. Mentang-mentang shopping, kita boleh macam kat Serapan nak rasa. Jadi kita buat tak tentu arah macam mana kita shopping biasa. Tak boleh kita kata. Sebab kita berada di tanah suci Mekah. Tetapi kita ke mana kita membeli belah di tanah suci Mekah, itu tidak sama kita membeli belah tempat lain. Walaupun kita membeli bola, dan ketika mana kita membeli bola di Mekah, tidak sama ketika mana kita berhadap di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Lebih ta'zim lagi, lebih beradab lagi ketika mana di Ka'bah Al-Musyarrafah, ketika mana kita di luar. Sebab itu agama menyatakan syiar itu Ka'bah, syiar itu sa'i, bermaksud ketika mana kita tawaf, kita mengagungkan perbuatan itu lebih berlebih. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, itulah tanda orang yang bertakwa. Bermaksud kita mengagungkan, bukan sekadar begitu juga Ramadan. Masuk Ramadan, maka diperintahkan mengagungkan Ramadan itu. Bukan sekadar semua orang masuk Ramadan, semua Islam masuk Ramadan, semua berpuasa. Tapi tidak sama dengan orang yang bila datang Ramadan, disambut Ramadan dengan penuh takzim. Dengan orang yang menyambut Ramadan, sama je rasa. Takzim. Itu yang Nabi sebut, man shama Ramadhan imanan wa ihtisaban. Barang siapa puasa Ramadan beriman dan ihtisab, mengira-ngira ke bulan Ramadan. Begitu juga kita berada dalam majlis zikir, kita penuh takzim, memuliakan ini, kita rasa beruntung dan sebagainya. Kenapa sebegitu? Sebab kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke majlis zikir, sedangkan sebahagian daripada kita tidak datang majlis zikir. Tak kisahlah majlis zikir mana pun, tetapi bermaksud kita mendatangi majlis zikir. Bahkan majlis zikir ini majlis zikir yang dianjurkan oleh para guru kita. Bermaksud kita mengambil wasiat, mengambil nasihat daripada para aulia, para ulama, tuan guru. Tidaklah kita lakukan sebegini di atas pesanan, di atas wasiat, di atas perintah, di atas keinginan para guru itu supaya kita mengadakan majlis zikir. Maka itu tidak sama dengan orang melakukan majlis zikir sendiri sahaja. Sendiri sahaja tanpa ada panduan daripada para guru dan para masyayikh. Maka tak sama. Orang tiba-tiba yang mengajak. Contoh, Masya Allah, satu benda yang baik, bukan kita nafikan. Tiba-tiba saja
satu tempat, satu masjid, marilah kita buat berzikir. Mereka melakukan zikir secara berjemaah. Masya Allah, satu benda yang baik, kita kan tidak nafikan. Tetapi tidak sama bila kita melakukan berzikir di atas nasihat, di atas panduan, di atas tunjuk ajar, di atas keinginan, ataupun di atas pandangan riayah. Majlis zikir kita ini ditambah daripada riayah, pandangan daripada guru kita. Kenapa sebegitu? Sebab mereka menginginkan kita melakukan ini. Maka apabila kita melakukan majlis zikir, kita di bawah pandangan guru kita, riayah guru kita. Sebab dia yang menginginkan kita melakukan. Maka tu berbeza. Dan guru itu juga merupakan keinginan daripada guru yang sebelumnya, riayahnya. Tidaklah guru itu menyebarkan dakwahnya untuk membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perintah gurunya, supaya mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai dakwah al-khas, dakwah yang khas. Mengajak orang kepada Allah ini dinamakan dakwah khas. Sebagaimana kita membahagikan haji itu ada awam, ada khas. Salat itu ada awam, ada khas. Puasa itu ada awam, ada khas. Tak ke sebegitu. Masuk saja bulan Ramadan, guru mengajar, kita nak puasa awam ke? Kita nak puasa khawas ke? Kita nak puasa khawasul khawas. Saya tahu mengajar bab yang sama. Kalau begitu, kalau sebegitu saya nak yang khawasul khawas lah. Saya nak puasa Ramadan jadi puasa khawasul khawas. Macam mana nak dapatkan puasa khawasul khawas? Maka ulama kata puasa awam itu adalah puasa yang tak makan tak minum sahaja. Tapi yang lain dia langgar semua. Dia dengar benda yang haram, dia melihat perkara yang haram, dia tidak menjaga lidah dia. Maka kata ini puasa awam, puasa yang tak makan tak minum, yang tidak melakukan hubungan suami isteri. Maka tak batal puasa dia, tapi batal pahala dia. Maka puasa awam. Habis kalau nak puasa yang khawas, yang lebih khusus lagi, iaitu kita menahan diri tak makan tak minum, dan kita jaga baca indera gitu, jaga mata, jaga telinga, jaga lidah dalam bulan Ramadan. Kita pun banyakkan tadarus Quran. Kita jaga dinamakan puasa khawas namanya. Ada lagi tinggi puasa khawasul khawas. Puasa khawas ni puasa yang macam mana? Iaitu kita tak makan tak minum, jaga telinga, jaga lidah. Puasa khawasul khawas iaitu jaga hati kita. Daripada kita biarkan hati kita ini dipandu oleh nafsu kita. Sebab selama ini sepanjang tahun nafsu kita menginginkan harta, nafsu kita menginginkan dunia. Kita jaga telinga kita, jaga lidah kita, jaga benda yang haram. Tapi hati kita masih lagi menginginkan dunia. Maka puasa khawasul khawas adalah puasa hati, disebut puasa hati. Maksud kita cuba tarbiyah hati kita dalam Ramadan itu, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ingat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita banyak ingat Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita tertarik. Tidaklah kita mengingati satu perkara secara banyak kecuali kita mencintai perkara itu. Maka itu adat dia. Maka kata ulama, man ahabba syai'an aksara fi dzikrih. Maka kaedah logik akal dia, ulama mengatakan man ahabba syai'an, barang siapa mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut-nyebut benda itu. Itu tanda cinta. Begitulah dalam madrasah tasawuf ini, sentiasa tuan guru kita ingin mengajak kita makna cinta kepada Tuhan, kepada sekian alam, Rabbul Alamin. Sentiasa kenapa benda yang sama disebut, kalau kita dengar ada benda lain yang perlu kita sebut tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah, tentang Rasulullah, benda yang sama, macam ancaman abad itu. Kenapa? Sebab nafsu ini jahat, nafsu ini jahat. Keluar dari sikit kan tak, hati kita dah membayar rumah.
untuk kita memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memahami makna rasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar kita mencintai kurniaan Allah, itu maksudnya. Bukan semata-mata kita hawa bawa tamak kepada kurniaan Allah di pada berbagai nikmat, sehingga Tuhan Guru kita kata hatta syurga sekalipun. Masya Allah, syurga itu disebut meleleh yang kita nak. Mala al-nurat wala udhun sami'at wala qatra ala kulli bashar. Menjadikan Allah bertambah beribadat bila dia yakin tentang akhirat, bila orang tu yakin tentang syurga, buat ibadat dia. Sebab anugerah di syurga itu lebih besar lagi nikmat itu. Dah tergambar kepada nikmat yang luas, yang luar biasa nikmat itu. Maka kita kata semangat kita nak beramal sebab akhirat itu nikmat yang luar biasa. Maka ilmu tasawuf ini satu ilmu untuk mengajar kita naik setahap lagi yang lebih pada itu lagi. Bukan sekadar kita menginginkan kurniaan Allah, tetapi kita memahami Allah Ta'ala itu sendiri. Masya Allah, kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu seluas-luasnya kepada kita. Kita yang tak ada. Kita sahaja yang ingin berjalan kepada Allah secara berjalan, secara mengesor ataupun secara berlari. Itu kenapa begitu? Sekiranya Allah itu diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menuju kepada Allah secara berlari. Menuju kepada Allah berlari untuk memahami rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu dikatakan kita perlu jujur untuk memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ulama mengatakan at-tariqatu laysa liman sabaqa lakinna liman salaqa. Perjalanan seseorang ke makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan lama. Lama dah lakinna liman salaqa. Tapi seorang yang jujur hatinya untuk memahami makna cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita berikan kepahaman makna cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan kita kepada ahli khawas. Siapa ahli khawas? Iaitu bila disebut kalimah Allah, maka asli rasa cinta yang bersanad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu perintah Allah Ta'ala kepada kita secara umum? Bukan khas pada orang tertentu, kepada umum orang Islam, kepada umum orang mukmin. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sepatutnya dia bersanad cinta kepada Allah. Bukankah kita Al-Quran yang disampaikan oleh seluruh umat Islam, bukan kepada orang tasawuf saja ayat itu. Jadi orang bertasawuf ini kerana ingin mendapatkan apa yang Tuhan perintah itu. Allah sebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman maksud persanatan cinta kepada Allah, maksud disebut kalimah Allah. Masya Allah, kita kata inilah kalimah yang paling kita suka untuk menyebutnya. Itu maksud asyaddu hubban lillah. Tapi apa yang berlaku kepada kita, ingatan kita kepada dunia itu lebih lazat, ingatan kita kepada manusia lebih lazat berbanding ingatan kita kepada Allah. Ini masalah kepada kita. Bila menyebut Allah, tak apa-apa lah, Ustaz fikir pula muat esok. Masya Allah, tidak ada masalah. Maka bagi orang yang faham, maka berada dalam madrasah tarbiyah. Madrasah tarbiyah, tarbiyah jiwa kita sentiasa tarbiyah. Sehingga kita memahami kalimah tersebut, maka akhirnya kita berikan faham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita berzikir kepada Allah, Masya Allah, mendatang kebahagiaan, mendatang ketenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tawaran, ada berzikirillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah ketika berzikir menenangkan rasa hati. Sehinggalah kita berikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila menyebut nama Allah, maka kita kata selesai segala masalah. Sebagaimana kita ingat duit kita dalam bank ada 1/2 juta, selesai masalah itu. Sebab harta kita banyak.
Ingat macam mana duit? Dah sudah ambil setengah juta habis, selesai masalah. Wah, sedih ke dunia. Masya Allah, gitu. Bila kita menyebut nama Allah, tak selesai masalah kita. Betapa ceteknya makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita teringat harta kita yang banyak, selesai masalah kita. Bila kita menyebut nama Allah, selesai masalah. Betapa cetek jahilnya kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bagaimana keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu dengan Allah selesai masalah. Dengan ikatan Nabi kepada Allah selesai. Maka Allah mengatakan qul Allah ya Muhammad, maka tugasan engkau itu menyebut Allah dalam hati. Ketika mana Nabi menyebut Allah, maka Allah lah yang paling agung pada hati Nabi SAW. Bila Rasulullah menyebut Allah, Allah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, maka selesai segala masalah. Itu dia berdasarkan nas Al-Quran. Berdasarkan nas Al-Quran. Maka kita nak tolak Al-Quran. Kalau tolak kita lemah lah kepercayaan kita. Apa? Allah berkata, Qul Allah. Bermaksud, sebutlah Allah dalam hatimu. Sehingga kalimah inilah yang paling bernilai dalam hatimu. Kalimah inilah yang paling kita rasa cinta. Kalimah inilah yang paling besar disebut dalam hati kita. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada manusia, maka ini pandangnya bukan wajah kita. Allah Taala tak pandang jasad kita. Bila Allah Taala memandang kita, maka dipandangnya hati kita. Bila hati kita ini dipenuhi ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata, kamu selesai urusan dunia, akhirat itu selesai. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul Allah subhanahu fi khalqihim yar'abun. Ya Muhammad, engkau hanya cukup mengingati Allah dalam hatimu dengan penuh ta'zim, dengan penuh cinta. Subhanahu fi khalqihim yar'abun. Biarkan orang lain, biarkan orang lain itu hanya mereka bermain-main, yar'abun, bermain-main dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan maksud wajah lupa Allah hati mereka bermain-main. Lama maksudnya. Sebab itu khawatir yal'abun. Adapun engkau ya Rasulullah, hatimu itu dipenuhi ingatan cinta ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang lain dia tak ta'zim. Mereka itu bermain-main hati mereka selain daripada Allah. Kita berfikir untuk memahami makna rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istiqamah sampai mati. Sebab hati yang mencintai Allah Taala inilah yang kita nak bawa untuk bertemu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari akhirat, hari yang tidak bermanfaat anak dan harta. La yanfa'u malun. Hari akhirat tidak manfaat harta, wala banun. Anak-anak tidak manfaat illa, kecuali yang manfaat ketika mana berada di hadapan Allah, man atallaha bi qalbin salim. Yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang salim. Apa maksud hati yang salim? Tidak ada makna yang lebih tepat hati yang salim dari hati yang penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tujuan tasawuf. Ada tujuan lain kita kata. Bukan nak masyhur, bukan nak karamah, bukan nak lain. Untuk kita faham maksud rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kehidupan kita itu berpenuhkan itu muamalah kita dengan orang dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menghalang kehidupan dunia kita, menghalang kehidupan dunia kita. Bila kita bertasawuf, menghalang kehidupan dunia kita, tak menghalang. Bila bertasawuf menghalang rumah tangga kita, tidak menghalang. Apakah rasa cinta kita kepada Allah menghalang rumah tangga kita? Tidak menghalang. Apakah rasa cinta kita kepada Allah menghalang kerja kita? Tidak menghalang. Cuma bisikkan syaitan sahaja, membisikkan bahawa tasawuf ini menghalang segala-galanya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik, memberikan istiqamah untuk
Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.